Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, hari ni kita nak discuss lah sedikit tentang peperiksaan kita pra SPM RSM supaya awak boleh buat pembetulan dan juga fahamkan semula apa yang awak telah belajar selama awak daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 Jadi kertas ini kalau awak tengok adalah kertas 2 yang betul-betul mirip seperti SPM lah SPM yang kita ada mengandungi soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So kalau awak tengok sini markah dia adalah per 100 lah. Kalau kita nak target dapat A tu kita mesti kena target for sure 75 ke 80 ke atas lah. Itu untuk kertas 2. Kertas 1 belum lagi kan. Okey, so jadinya bila kita tengok balik soalan yang kita telah jawab ni so banyaklah cikgu tengok kelemahan-kelemahan yang telah awak tunjukkan. So dekat sinilah pentingnya kita kena tengok semulalah kefahaman kita daripada kita belajar daripada form 1 sampailah tingkatan 5. Okey. So tanpa membuang masa lagi kita tengok dulu bahagian A, section A, question number 1 So, as you read, the Venn diagram in the answer space shows set M and set N such that universal set, this one lah So, on the diagram in the answer space, shade the set complement of N. So, bila dikata complement of N, okay. So, apa yang dikatakan dengan complement of N? Kalau dalam bahasa yang paling mudah dia adalah selain daripada N lah. Okay, selain daripada N. Maksudnya dia tak nak N. Kalau tak nakkan N, yang mana selain daripada N? Untuk yang A ni Okey. So kalau awak tengok sini, ini N. Okey, ini adalah N. So mana yang bukan bahagian N? Complement of N. So basically the first answer is here lah. Okey, pastikan awak lorek dengan betul Okay. Dia ada teknik lain lah kalau awak nak cuba. Tapi for the first one ni, it seems very easy. They just test on your understanding sahaja. So mesti faham complement of N selain daripada N. Okay. So untuk B pula, if you can see, the Venn diagram in the answer space shows that set X, set Y and Z such that universal set is, okay, this one ada berapa operation? Okay, dia kata apa? Complement of X union dalam bracket, in bracket Y union Z. So there are 2 operation, kan? So basically apa yang awak perlu buat adalah, okay, katakanlah kita tak ada basic, kita tak ada idea langsung. So teknik yang paling mudah adalah kita numberingkan area yang ada. So ini area pertama, area kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okay, alright. So basically kita boleh senaraikan dulu. Kalau X, apa elemen yang ada? 1 dan 2. Kita buat dulu. Kalau Y, elemen yang ada apa? 2, 3, 4. Kalau Z, elemen yang ada apa? 4 dan 5. Okay, so basically kita dah tahu dah kawasan-kawasan dia. First thing, bila kita kata operation, meaning that, awak tengok sini union bracket Y union Z. Maksudnya nak cerita dekat sini, bila ada bracket, we have to solve the bracket first. So, dalam bracket tu kita kena selesaikan dulu. So, apa yang dikatakan dengan Y union Z? Semua Y, semua Z. Which is Y union Z. Okay, kita boleh conteng kat tepi ni lah. Okay. So, 2, 3, 4. So, 4 sama kan? So, kita tulis sekali je lah. 2, 3, 4, 5. So, ini elemen yang dia ada. Okay. So, yang ketiga. Not. So, selain daripada X. So, kita tak nak X. Contoh kalau kita tak nak X, kawasan yang terlibat adalah inilah. Kan? So, apakah elemen dia? Tak nak Z. Complement of Z. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5.
So, operation dia apa tadi? Kita tengok balik, cikgu padam balik ini Okay. Apa operation dia? Complement of X. Okay, complement of X, union semua ni Y and Z. Jadinya, bila kita tengok balik, so X union Y union Z, semua sekali lah. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So yang mana kita kena lorikkan? Di sini lah. So cikgu tengok kat jawapan awak banyak dia tersilap dia ingat apa nama tu, dia ingat intersection. So dia kira 3, 4, 5. So yang 2 tu dia tak lorikkan. Nak cerita dekat sini bahawa awak jangan keliru antara intersection dan juga union. Intersection hanya elemen yang sama sahaja. Kalau union dia semua sekali. Boleh Okey. So kita beralih kepada soalan yang kedua lah Alright. The diagram 2 shows a square JKLM and right angle triangle of an equal area. Okay. So dia cerita tentang dua shape ni, bentuk dia sama area dia. Alright. So apa dia nak? Based on the information, find the value of X, hence find the perimeter. Okay, mula-mula suruh cari nilai X, yang kedua cari perimeter. Okay, so ada dua soalan dalam pada masa yang sama lah. Okay, pertama kita kena cari X dulu. Okay, so sekarang ni, kenapa dia kata sini equal area? Maksudnya dia nak cerita benda ni sama. Apa yang sama? Area dia sama. So, kita faham konsep dia adalah area of square ni samalah dengan area of triangle ni. Ini apa yang dia nak ceritakan. Bila awak baca soalan, pastikan awak menggunakan segala apa yang diberikan. Kita kita gariskan, kita highlightkan benda perkara yang penting. So, kalau untuk area bagi square, cuba tengok betul-betul. Area of square adalah, kalau sini apa? Panjang darab lebar kan. So, basically, 3x plus 2, 3x plus 2 lah. Okay. So, area of triangle, 1 over 2 time base time height kan. So, base dia adalah 4x tambah 8 darab dengan 4x. Awak buat macam ni sahaja, satu markah ni dah ada dalam tangan. Tak perlu pening-pening kan. Kita ikut daripada clue yang pertama dia bagi tadi tu. Ini adalah markah pertama yang perlu awak dapat. Yang awak akan dapat. So basically this one apa yang awak perlu buat, awak kena expand je lah kan. Expand. So 33 is 9x squared. 32 is 6x plus 6x plus 4. 1/2. Okey, cikgu nak tegur sikit. Dekat part sini, ramai yang buat simple mistake. Okey, kita tahu ketiga-tiga ni adalah darab. So, potong sajalah dengan yang paling mudah ni. Ni 4 kan, tinggallah 2x. Alright, kalau awak nak potong 4 dengan 8 ni, awak tak boleh potong 4 Yang ini lower form So, pastikan benda-benda yang simple-simple tak boleh salah. Rugi kalau salah. Okay, so basically apa yang awak akan dapat adalah 2x. So, boleh tak cikgu cuba expandkan Cikgu terus expandkan 4 darab 2, 8. So, x squared. 8 darab 2, 16. X. Okay, so you akan dapat this part. Okay, so next nak buat apa pula? Alright, so kita pindahkanlah supaya semua unknown ni tertumpu pada satu tempat. So basically kita ada x squared, ada x. So ini dah dikira sebagai quadratic function kan. Quadratic equation. So pindahkan sahaja. So 9x kuasa 2 tolak 8x kuasa 2. Okay, it should be 66 ni 12 lah. Okay, minus dengan 16x plus 4 equal to 0. Yang ini yang kita nak tengok kemahiran awak ni. So, x squared, you akan dapat 4x plus 4 equal to 0. So, basically, step by step lah. Bila ada kuadratik, mestilah ada. Bila kita nak cari x, mesti kita kena buat apa?
Factorization guys. Tak boleh tiba-tiba datang je nombor X tu. Okay. So, apa kalau kita tekan kalkulator, apa yang akan dapat? Minus 2, minus 2. Okay. So, basically X equal to 2 lah. Okay. For this part kita ada 4 markah sahaja. So, kat mana markah diberi? This one is K1. This one is N1 Kalau soalan apa nama ni, quadratic equation okay, quadratic equation sahaja. Kalau soalan ni tak ada perimeter ni kalau soalan ni tak ada perimeter, bermaksud jalan kerja ni semua awak kena tunjuk di sini ada markah. Di sini ada markah. Okey. So berhati-hati bila awak jawab, jangan main skip sahaja tanpa ni lah tanpa reason kan. Alright. So, once kita dah dapat X lah. So, sekarang ni kita nak cari perimeter of square. So, perimeter of square adalah sama dengan, kita tahu dia ada 4 side. So, 4 side darab dengan 3x plus 2 kan. So, basically 4 darab 3 dalam bracket 2 tambah 2. 3 darab 2, 6 kan? Tambah 2, 8. 8 darab 4, 32 cm. Okay, so your mark will be given when you substitute this one and this one lah. Okay, so begitu. Alright, so let's move on to the next question. Okay, somehow it's very surprising bila cikgu tengok awak jawab soalan linear, simultaneous linear equation ni. Okay, you tend to make a very easy mistake lah. Okay, so I know untuk this question adalah you tend to do substitution method. Very good. Okay, kita tengok macam mana kaedah substitution method yang awak cuba buat tu tapi salah. Okay, so basically kita namekan dia. Okay, so awak pilih apa? Awak pilih equation number 2 kan? So you ambil equation number 2, 2n equal to 4. Okay, so n awak ubahkan jadi 4 minus 2m. Okay, this one is very good lah. Awak buat lah. Betul macam ni, tak ada masalah. Okay, what happen now X bila awak buat substitution Okay, so basically what happen, okay, 3 into 1. Okay, so awak memasukkan 2 per 3, M tolak 2. So 4 minus 2M, negative 1. Okay, alright. So, from here, I think awak tak patut buat macam ni lah 2 darab 4 sahaja. Okay, ada yang buat macam ni. Macam ni. Okay, this is wrong. Apa yang awak sedang tulis ni adalah 2 darab 4 sahaja, negatif 2 tak terlibat. Okay, so this is come back to basic again guys. So pastikan you bila awak expand dalam bracket lah, lebih mudah bila awak buat macam ni. So 2 over 3m, 2 darab 4, 8, 2 darab 2, 4m, negatif 1. Okay, so what happen now is negatif 8 kita bawa ke kanan sana. Kita selesaikan 2 per 3 tambah 4. Okay, so biasanya kalau katakanlah susah sangat kan, 2 per 3 tambah 4 tak boleh nak congak kan. Jangan pening-pening pergi tekan kalkulator sahaja. Okay, 2 per 3 tambah 4 lah kan. So, you akan dapat 14 per 3. Okay, salin je lah. 14 per 3. Okay. So, 14 per 3M sama dengan 8 jadi positif kan. So, 8 tolak 1. Okay, basically 7. Okay. So, basically darab silang aja lah. So, 7 darab 3 per 14. So, what will you get? Kan? 7, 1, 14, 2. So, 3 per 2. So, you dah dapat 1. So, next. Kita sub balik dalam 3. Jawapan yang tadi tu. So, n equal to 4 minus 2
3/2. So you akan dapat 1. Okay. So hence M3/2 N sama dengan 1. Okay, kat mana markah biasa diberi? Pertama, awak substitute. Okay. Okay, dekat sini dah dapat jawapan lah. N1 sebenarnya. Okay, awak substitute again, you dapat N1 untuk jawapan akhir. Biasanya jawapan akhir N1 cikgu bagi kat sini sebenarnya. Okay, ni jalan kerja dia. Nak dapat N1 kena ada K1. Okay. Let's move on to the next question. Alright, so yang ini kita kena baca sikit dan gariskan perkara yang penting lah. Straight line PQ and straight line RS. Okay, dekat sini bagi tahu straight line PQ is parallel to RS. Okay, PQ, RS. Betul lah. Okay, QR parallel to X-axis. So bila parallel, perkataan parallel ni, apa yang kita faham adalah bila dia parallel, okay, ini menunjukkan same gradient lah. Okay, same gradient. Nilai M dia sama. Okay. So apa soalan dia nak untuk yang A ni? Okay, state the equation of line QR. Line QR. Line QR yang mana cikgu highlight kan this one ni, merah ni. Ini line QR. Line QR tadi dia kata apa? Parallel. So, fikir betul-betul. Kita dah belajar waktu tingkatan 2. Ni topik tingkatan 2 kan, gradient. Masuk tingkatan 3, kita campur pula dengan straight line. Y equal to mx plus c. Okay, cikgu tengok ramai yang terlalu complicated sangat bila buat jawapan untuk A ni. Sebenarnya guys, cuba fikir balik. Bila dia kata parallel to x-axis bermaksud, cuba tengok x-axis ni ada gradient ke tak ada? Kan? Nampak tak ni flat saja ni? Macam umpama jalan atas lantai. So kalau macam ni, no gradient lah. Tak ada gradient. M dia tak ada. Jangan lupa kita pernah belajar dulu kan kalau gradient. Kalau flat macam ni, no gradient. Kalau macam ni, undefined. Kan? Undefined. Kalau macam ni positif, kalau macam ni negatif. Kan? Alright. So sekarang ni kita dah faham dah dia tak ada gradient. Basically nilai M dia tak ada. So dia akan tengok graf ni, straight line ni, garis merah ni lalu pada y-axis kan. So berapa nilai y-axis ni? So awak dah boleh tengok dah koordinat dekat sini. 6 dengan 4. So 6 ni x, 4 ni y. So y is equal to 4. As simple as that sebenarnya. Dia tak ada perlu kira-kira sangat. Basically dekat sini dia hanya test on pengetahuan sahaja. Okay. So B. Find equation of straight line RS. Okay, dia suruh cari RS. Hence state the x-intercept for straight line. For that straight line lah. Okay, so nak cari RS. So first and foremost, what you can do? Basically kena cari M dulu. Kan, sebab dalam maklumat ni tak ada pun dia cerita tentang M. Okay, so kita nak cari M dekat sini. Okay, tapi maklumat dia cukup tak? Tak cukup kan? S ni tak tahu koordinat dia berapa. Jadi kita kena tengoklah kepada QP, PQ. So kalau awak tengok PQ ni, okay, saya dah ada koordinat dia, iaitu apa koordinat dia? Nilai sini 0, Y dia 4. So basically kita dah tahulah. Kan? Alright. So kita boleh gunakan koordinat ni. Formula apa nak pakai? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Sama dengan okay, 4 tolak 0 bahagi 0 tolak 3. So basically M adalah negatif 4/3. So from here awak dah dapat satu markah. Kan? Satu markah. So next kita dapatlah nak cari Y sama dengan negatif 4/3 X tambah C. C ni nak cari C yang mana? Sekarang ni ada yang tersilap, dia pergi ambil PQ punya C. Sedangkan soalan bertanya tentang RS.
bila nak cari x-intercept untuk RS, kenalah cari y-intercept untuk RS juga. Kan? Kalau kita panjangkan dia dekat sini ya. Ha. Jadinya kita tak ada koordinat tu. Tapi kita boleh cari dengan masukkan sahaja koordinat R 64. So basically masukkan 64 64. So you akan dapat nilai C. Alright, 4 sama dengan negatif 4/3 6 tambah C. So 3 dengan 6 you akan dapat 2. Negatif 4 darab 2 negatif 8 tambah C. Basically C awak akan dapat 12. Dah siap ke? Belum. So ini baru C. C ni adalah y-intercept. Okay, actually awak dah boleh cari dah x-intercept berapa. Macam mana nak tahu nilai x-intercept? Okay, kita ada banyak kaedah nak cari. Tapi cikgu gunakan satu kaedah ni iaitu kita dah ada gradient kan. So M negatif y-intercept bahagi x-intercept lah. Inilah yang paling mudah. Selain daripada awak nak gunakan, boleh juga nak masukkan bila kita ada x-intercept meaning that y kita 0 kan. Yang itu pun boleh juga. Okay, so for this one, negative 4/3 equal to negative y kita adalah 12 yang kita nak cari x. Okay, so darab silang sahaja. So what will you get? 12 darab 3/4. Okay, you akan dapat 9. Betul tak? Cuba tekan calculator. Nah, it's very simple guys. Okay, so kat mana markah cikgu bagi? Ini pengetahuan sahaja. K1, you dapat persamaan yang penuh kan? You dapat sini K1. Okay, and last one you kira K1 atau ni lah, which one and then this one is N1. Jawapan akhir. Okay, so let's move on. Okay guys. Kalau siapa, soalan nombor 5 ni, kalau siapa buat one day one question yang hari tu cikgu bagi, mesti dia boleh tahu macam mana dia nak solvekan this one. Alright. Okay. So even though awak tengok there are some value yang sama yang cikgu bagi, kalau awak akan tengok betul-betul sebiji, that's why I ask you to do it. Okay, kalau awak tak buat rugi lah. Itu sahaja kan. Because I want to help you. Okay, jadinya kita tengok balik cerita dia apa. Cerita dia tentang apa. So kita ada satu prism, ada trapezium base. Okay, lepas tu dia ada cross section ni. Silinder ni dibuang daripada prism tu. This cylinder are removed from the prism. So soalan dia tanya berapakah radius of the cylinder given that the remaining solid after dia remove adalah 580.05. Kan? So jadinya macam mana kita nak tahu konsep dia? Apa yang kita boleh faham daripada soalan ni? Soalan ni adalah volume of prism tolak apa? Tolak volume of a cylinder sama dengan 580.05. Betul tak? Volume prism ni tolak dengan yang dia buang sama dengan nilai ni. Okay. So prism kalau dalam bentuk, kalau formula asal dia apa? Base area times height. Dalam situasi ni base area dia adalah, dia dah bagi tahu sini trapezium base. So base area 1/2 A plus B times height lah. Kan? I always stress this one. Okay, during our kita buat one day one question ni. Cikgu dah bagi dah macam mana kaedah nak selesaikan dia. Okay, kalau awak buat, you akan experience this one. You akan tahu macam mana nak selesaikan. So basically what happen adalah 1/2 A plus B yang mana? So awak boleh tengok lah sini. Inilah dia punya. Dia punya, kalau kita lukis balik lah macam ni. Macam tu.
Something like that lah. Okay. So, yang mana A, B, atas ni A, bawah ni B lah. Okay, berapa nilai A dia? Dia dah bagi kat sini kan, 14 kan? 14, 16. Okay. Mungkin cikgu tersengit sikit lah. Patut yang bawah tu yang lebih panjang. Okay. So, this one is 6. Buat macam biasa. 9 tambah 16 darab dengan height adalah 6. Okay. See, ini baru base area. Ini baru base area. Kalau height untuk this solid berapa? 7. So, you kena darab dengan 7 lah. Okay. Minus volume of cylinder. Cylinder apa? Pi r squared h kan? So, pi ni diberi apa? 22/7. R ni yang kita nak cari. H kita berapa yang diberi? H samalah. Okay. H 7 nampak? Is remove. So 580.05. Okay, this is how. Beginilah kaedah dia kan. You buat macam ni, kita dah boleh bagi satu markah. Okay, so and then kita solvekan this one. Agak-agak berapa tu lepas kita darabkan semua tu? Cuba tekan calculator. Alright. So basically apa yang awak akan dapat adalah area of trapezium ni adalah 90 kan? 90. Betul tak? Darab dengan 7 darab dengan 7. Okay, terus darab je lah kita buat ni lah satu one by one Kang baru tunjuk. Minus 7 dengan 7 ni boleh potong kan? So dapatlah 22r squared 58.05. Okay, 6 darab 7 63. So 630. Okay, cuba kita pindahkan terus. Minus 58 point tinggal ni. Okay, 0.05 05 05. Okay, equal to 22 r squared. So after you minus, berapa yang awak akan dapat? 22 r squared 49.95 49.95. So kita boleh selesaikan lagi kan? R squared equal to 49.95 divided by 22. So berapa awak akan dapat? Basically 2.27. Okay. Dekat sini cikgu nak tegur sikit. Okay. Awak tekan kalkulator ni somehow I tak tahu kenapa kalkulator awak ni salah ke apa ke. Okay. So basically keluar jawapan. Alright. Macam mana awak bagi jawapan biasanya? Bila kita bagi jawapan untuk final answer, ambillah berapa decimal? Sekurang-kurangnya 2 guys. 2. Jangan ambil 1. Pastikan sekurang-kurangnya 2 atau 3 cukup lah. 2 atau 3. So kalau kat sini 1.51 lah. Janganlah buat 1.5 pula. Kan? So R equal to 1.51. Selesai. Okay. Alright. So tolong fahamkan betul-betul. Okay. Kita tak mau salah lagi. Topik ni bila berkaitan dengan volume dan area, ia adalah topik tingkatan 1 dan tingkatan 2 kan. So tingkatan 2 lah basically this one. Okay, tolong fahamkan. InsyaAllah kita akan sambung soalan ni untuk video seterusnya.